untuk natural love and affection, apa kes dia Yusri? Yusri Amir? Yusri Amir? Ya, madam. Untuk natural love and affection, apa nama kes dia? Returns of SIM. Okey, return of SIM. Contract void ke valid dalam kes tu? Valid. Valid. Sebab apa valid? Tengok tu. Awak ni kan semalam saya dah terangkan dengan begitu panjang lebar, sebelum tu lagi. Void. Kenapa Yusri? Nampak you ni fokus ke tak? Okay, why void? Why void Yusri? No consideration. Betul ke kelas? Jawapan Yusri tu no consideration dia jadi void. Near relation. Yusri, awak nak jumpa saya nak exam ke? Nak ambil tak paper law ni lagi sekali Yusri? Tak nak. Nak masuk dalam dewan exam depan nak? Tak nak. Habis tu kenapa tak fokus? Sebelum kelas kena baca, selepas kelas kena baca. Kalau you sebelum kelas, lepas kelas you baca, you tak akan salah. Okay, the contract is void because Mustaqim, apa dia Mustaqim? About near relation, not fulfill the condition. Okay, one of the condition not fulfilled iaitu no near relation. So there is no near relation in the case of return sourcing. Okay. Okay, kita tanya Najmi pula. Najmi, buku dah ada Najmi? Najmi? Ada. Okay Najmi, untuk past voluntary act kita ada case JM Waterspoon. Okay, what happened in the case of JM Waterspoon? Why the contract is void? Tak tahu lah macam. Nak jumpa ke juga nak Sam? Ambil sekali lagi nak? Tak. Najmi nak ke? Tak. Habis tu? Pastikan lepas ni Najmi mesti boleh jawab dengan lebih baik daripada hari ni. Najmi, Yusri dan yang lain-lain yang saya soal. Kalau tak, you macam tempah tiket lah nak jumpa nak exam, nak ambil dekat Dewan Exam kan, nak ambil challenge sikit kan. Boleh je, saya bagi je kalau you nak. Kalau tak nak, kalau nak score exam ni, buat betul-betul. Okay, nak raya ni, raya ni, you all punya raya bukanlah raya Aidilfitri tu kan. Raya you yang sebenar ialah raya selepas habis exam. So raya bukanlah makna you tutup buku, lupa semua. Okay, you cuma kurangkan saja. Kurangkan saja mungkin melihat buku atau study. Tapi bukan memisahkan terus buku dan terus fikir bahaya raya. Kalau tak, next exam tu pasti ada tiket untuk you. Kalau tak nak, jangan leka. Okay. So, untuk JM Waterspoon tu, contract void of course one of the condition not fulfill, iaitu tak ada elemen voluntary. Tak ada elemen voluntary. So, you kena ingat dalam all exception, under section 36 ni, masing-masing 36A, B and C, dia akan valid without consideration if only all the conditions fulfill. Okay, kalau one of the condition tak fulfill pun, dia tetap akan void. Okay, dia tak boleh sebahagian saja, dia kena all the condition fulfill. Alright. Okay, so seterusnya hari ni kita akan belajar topik baru iaitu capacity. Tapi yang hari ni macam mana? Mood okay ke? Bersedia tak nak terima ilmu baru ni semua orang? Boleh fokus tak? Buku semua dah ada di sisi ni. Saya rasa masa kita pun tak banyak sangat kan. So saya rasa bila petang lepas tu you all jawab pun asyik tak betul je kan, tak tepat. Saya rasa eloklah you all buka lah kamera. Okay, bila you buka kamera, you akan rasa lebih serius lah belajar tu. Okay, dan saya pun nampak muka awak dan saya tak rasalah saya cakap sorang-sorang. Dan saya tak rasalah saya ni tak tahu you all bersama buku ke tidak, bersama saya ke tidak. Okay, now you all buka kamera. Aisyah Anis, bagus, orang pertama buka. Saya nampak, saya pada Mustaqim tadi. Okay, cuba buka kamera everyone. Zakuan sihat Zakuan? Sihat madam. Macam mana semangat hari ni okey? Okey madam, semangat. Okey, Alhamdulillah. Faham tak hari tu consideration kita belajar? Faham, sikit.
Okay, tulis sesikit. Kalau rasa sikit tambah lagi. Imran, okay Imran? Okay. Okay, pastikan you dah baca juga capacity dia sebelum kelas saya mula, you tahu topik tu capacity, you dah mula baca. Okay, at least you ada general idea apa yang kita nak belajar. Okay, kena manfaatkan masa tu secara quality bila ada GM Alright. Okay, yang lain mana? Buka kamera cepat. Okay, Ain okay Ain? Ain Farhana? Okay, madam. Ain boleh tak faham dengan baik consideration? InsyaAllah boleh. InsyaAllah dia kalau rasa tak faham jangan tunggu lama. Terus buka buku, revise. Lepas tu mana yang tak clear tanya kawan-kawan yang mungkin clear, yang nampak fokus dia tinggi, kefahaman dia tinggi. Okay, jangan tangguh. Sebab kalau you tangguh, law ni you akan tak score. Takkan you nak setakat score C je, sedangkan ini peluang terbesar untuk you score bila you boleh jawab secara online. Tak sama soalan online dengan soalan face to face. So kalau you betul-betul nak menghadapi cabaran masuk dalam exam, hafal banyak benda untuk law ni, you buatlah. Buatlah tak prepare, buatlah tangguh untuk faham. Alright, so saya tak nak you susah. Jadi saya kena susahkan you dulu untuk kebaikan you. Okay, you kena baca. You all jangan banyak kali tanya asyik lah. Orang yang sama tak boleh jawab. Tak boleh macam tu. You kalau mungkin minggu ni tak boleh, akan datang saya tanya you ada improvement. Okay, itu menunjukkan you help yourself lah. Nak faham, nak tahu kan. Okay, Siti Anira tak buka kamera lagi. Nur Syafiza, Aisyah Syafika, Jasri, Hanisuyi, ada yang Hanisuyi. Tak buka lagi. Nur Atira, Sofia Balkis. Sofia tak buka kamera. Siti Aisyah. Ya, madam, sekejap, madam. Okay, alright. Okay, memanglah kan you all ni sebenarnya nak ikutkan rules memang secara adabnya memang kena buka lah kamera kan. Dah lah kita tak ada face to face. Bila kita buat online, you tutup kamera pula kan. Itu secara adabnya lah. Cuma saya taklah setiap masa mewajibkannya. Tapi bila you agak nampak tak fokus, saya rasa agak bila bercakap tanpa nampak respon you, dia jadi tak berapa ada dia punya fokus yang lebih kan. So saya kena suruh buka lah. Unless kalau you tutup kamera tapi bila tanya you aktif, you participate dengan cepat. Dan mungkin saya rasa tanpa buka kamera pun saya percaya you all boleh fokus dengan baik. Okay. Alright. So hari ni tanpa buang masa. Okay, ada apa-apa ke you all nak tanya sebelum saya pergi kepada topik capacity? Anyone nak tanya topik yang sebelum yang kita dah belajar, iaitu kita dah cover consideration kan. Okay, kalau ada apa-apa you all nak tanya tentang consideration sila tanya. Kalau you nak tanya juga topik yang kita nak belajar hari ni pun boleh. Okay, in case you all memang, bukan in case lah, confirm lah, sepatutnya saya expect you dah baca kan. So you baca you rasa ada yang tak clear. Okay, kalau ada apa nak tanya sebelum saya explain, you all boleh tanyalah sebelum saya tanya you all. Anyone? Tak ada. Okay, so the next element law of contract is legal capacity. So relevant section is section 10. Okay, baca section 10 tu Zakwan. Section 10. All agreements are contract if they are made by the free consent of parties competing to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. Okay, so competent tu sebenarnya merujuk kepada legal capacity Alright, so what the meaning of capacity you all? Siapa tahu masuk capacity? Yusri, capacity maksudnya apa Yusri? Capacity. Jumlah katanya, dah pernah cerita dah masuk capacity tu apa sebelum ni kan. Okay, Najmi apa Najmi? Kemampuan apa tu? Untuk contract. Najmi jumpa kat mana jawapan tu? Buku.
Buku senior Buku buku second hand ke? Ya, betul. Buku second hand tu mestilah ada perkataan kemampuan. Tapi yang paling tepat sekali, tapi at least Najmi participate lah juga kan. Dah ada pun bukunya. Dah ada pun sebelum order yang kat Shopee. Patut lebih faham, lebih ada masa nak baca. Okay. Ain Farhana, apa dia kapasiti Ain? Kelayakan madam. Kelayakan lebih tepat lah. Kalau kemampuan tu mungkin you boleh tafsir dari segi tenaga pula mampu kan. Kelayakan lebih tepat sebab kelayakan merujuk kepada layak ke tidak seorang itu berkontrak. Alright, dari segi kelayakan undang-undang, maksudnya dari segi kelayakan orang yang berkontrak, orang yang nak enter tu kontrak bukanlah semua ada kelayakan untuk berkontrak. Okay. Jumlah, siapa Zakwan yang sebut jumlah tadi? Saya dah pernah bagi tahu kan, you all capacity muatan lah, jumlah lah, had lah, limit lah. Student suka jawab macam tu. Sebab dia dia ingat capacity lori lah, capacity lift lah kan. Kalau you tak baca, dan itulah jawapannya. So yang paling tepat ialah kelayakan. So we refer to section 10 section 10. Okay. Section 10 tu secara general lah dia bagi tahu kriteria valid contract. Salah satunya competent lah. Seseorang itu mesti ada legal capacity, mesti layak untuk berkontrak. Maknanya adalah orang yang tak layak berkontrak. Okay, siapakah yang tidak layak berkontrak agaknya? Ataupun sebelum tu saya nak tanya, siapakah kategori of person yang layak untuk berkontrak? Siapa nak cuba? Siapakah mereka yang layak berkontrak? Saya nak cuba minta. Okey, silakan. Yang pertama, reach the age of majority. Okey, bagus Aisyah. Yang pertama, dia attain age majority. Berapa umurnya Aisyah? Umur yang attain age majority tu berapa agaknya? 18 ke atas. 18 ke atas. Aisyah baru baca hari ni ya. Okay, you all kena baca sebelum kelas. Saya kan memang kelas saya kalau face to face pun saya akan pastikan sebelum saya mulakan kelas, saya akan tanya sejauh mana satu kelas tu baca. You all tak akan terlepas daripada tak membaca kalau kelas face to face lagi saya strict. Okay, so please read you all sebelum kelas. Mungkin lepas raya saya lebih strict untuk pastikan you baca sebelum kelas. Alright, so bonus lah ataupun rezeki you lah kalau tiba-tiba saya tak tanya sebelum kelas kan, tapi you kena andai dah anggap setiap kali sebelum madam mulakan kelas, madam akan tanya soal topik yang kita dah belajar atau topik yang kita akan belajar. So ambil tanggungjawab tu. Okay, so Aisyah, attain of age majority yang pertama iaitu berusia 18 tahun ke atas kata. Yusri ke Zakwan tadi? Yusri. Wah, bagus Yusri. Aktif sikit Yusri. Okay, yang kedua Aisyah? Be of sound mind. Okay, sound mind. Apa maksud sound mind you all? Waras. Waras. Dia waras. Maksudnya orang gila boleh berkontrak tak? Tak boleh. Tak boleh. Orang gila tak boleh berkontrak. Contoh-contoh yang seangkatan dengan orang gila apa dia? Yang tak boleh berkontrak. Mabuk. Lagi apa? Lalok dadah contohnya kan. Mabuk, lalok tu adik-beradik lah. Termasuklah juga ada beberapa kes kan, contohnya ada ibu-ibu yang lepas bersalin, dia ada satu, kalau bahasa kampungnya meroyan lah, dia ada nama saintifik dia. Dia memang hilang dia punya pertimbangan untuk beza baik buruk lah. So itu pun boleh dikategorikan sebagai unsound mind. Dia tidak boleh membezakan baik buruk. Maksudnya kalau dia sign agreement tu, kita tak tahu dan tak yakin dia sedar ke tak sedar kesan kontrak yang dia buat, jual beli yang dia tanda tangan. Itu adalah unsound mind yang tak dikategorikan sebagai orang yang layak untuk berkontrak. Okay, yang ketiga Aisyah. Not be disqualified by the law to enter into a contract.
Not disqualified, maksudnya undang-undang, tak ada undang-undang kat Malaysia ataupun kat Malaysia lah especially menyekat kelayakan dia. Contohnya orang bankrupt. Okay, orang bankrupt ni adalah antara kategori undang-undang tidak melayakkan dia untuk berkontrak lah. Itu sebab orang bankrupt, harta dia semua, dia tak ada kuasa atas harta dia, akan masuk, hak milik dia akan dilucutkan dan dimasukkan dalam official assignee, badan yang menguruskan harta orang-orang bankrupt. Alright, itulah mereka yang ada capacity iaitu atas 18 tahun, waras dan juga bebas daripada dikenakan sekatan undang-undang untuk tidak layak lah, not disqualified by the law. Itu adalah yang ada capacity. So secara tak langsung mereka yang tidak ada capacity ialah yang pertama unsound mind. Okay, orang gila, orang mabuk, orang tak waras. Okay, saya bagi ringkas je pasal orang tak waras ni memang ada soalan exam juga pernah tanya, tapi dalam exam of course soalan yang paling banyak examiner suka tanya dekat tu nombor 2 tu, nampak tak banyak dia punya point kan, ada general rule, ada exception. So dalam exam area yang paling high pilihannya oleh pihak examiner ialah minor. Sebab di bawah minor tu ada exception yang banyak. Dia akan boleh tanya secara spesifik which exception ataupun dia gabungkan 2 exception. So you kena tahulah dia fall under exception ke general rule. Tapi untuk soalan unsound mind ni pun ada biasanya, contohnya kalau soalan tu 2 A, B kan, macam A, contohnya A tu dia tanya tentang capacity minor, okay, mungkin kalau markah tu 170, markah untuk yang unsound mind tu 30. Dia boleh tanya juga. Dia jarang tanya unsound mind tu markah dia banyak lah setakat ini, tak tahulah akan datang kan, sebab dia maklumat dia tak banyak. Cuma saya nak share ada soalan, contohnya Ali ni dia tanda tangan agreement, dia ni tak waras, bukan tak waras sepanjang masa dia tak waras pada contoh bulan mengambang dia tak waras. Okey, ada orang kan dia memang tak waras pada waktu tertentu Okey, contohlah Ali ni dia tak waras pada bulan mengambang je. Okey, so adakah kita boleh berkontrak dengan dia? Kalau kejap waras, kejap tak waras. Boleh tak Aidil? Boleh. Boleh juga ya, walaupun dia kadang-kadang tak waras. Okey, kenapa boleh Aidil? Sebab kita boleh sign kontrak dengan dia waktu dia tengah waras. Okey. So kena ambil maklum yang tu bukan you tengok dia yang tak boleh langsung yang memang full time lah. Kita boleh identify, doktor boleh bagi tahu kan. Saya pun pernah jumpa juga orang yang tak waras sebab tak makan ubat memang dia orang kena makan ubat dia waras. So selalu orang kata kau tak makan ubat dia orang buat lawak kan. Saya pernah jumpa jugalah, saya tak tahulah pula, masa saya pergi pasar dekat Masjid Tanah, and then saya nampak seorang lelaki, dia pakai seluar pendek, dia joget. Lepas tu orang kampung tu kata, orang kat pasar tu kata, kesian dia tu, dia tu bagus sebenarnya, kalau dia sihat dia pergi masjid jadi imam, dia kata. Baik orangnya, macam mana lah lupa makan ubat ni, tak ada siapa ingatkan lah ni, macam tu lah kan. So memang kita akan tengok totally different lah watak dia bila dia tak waras jadi waktu dia tak waras tu you berkontrak memang tak sah lah, sebab dia tak boleh beza baik buruk. Dia tak tahu pun perkara yang dia buat tu memalukan dia kan. Kesian you all kalau lah ada family ke saudara macam tu, you all kena lah ingat-ingatkan makan ubat kan. Kesian juga kita nampak dia, bayangkan kalau boleh imamkan sembahyang, tokoh yang kita hormat kan, bila dia tak makan ubat ke terlepas pandang ke whatever, dia jadi macam orang yang yelah dia boleh buka aurat pakai seluar pendek kan. Kesian. So yelah, kalau kata kita adalah family yang macam tu, kita jagalah elok-elok Alright, okay. So itu kalau waras separuh masa, part time pula dia waras sekejap-sekejap kan, kita boleh berkontrak waktu dia waras. Contohnya bila Aidil tahu nak kontrak dengan jiran Aidil ni, dia memang tak waras waktu bulan mengambang, Aidil kena pastikan masa bulan tak mengambang, Aidil kena panggil dia sign agreement. Okay, segera. Dan kalau boleh pastikan ada saksi yang cukup, ada untuk you clearkan yang ketika kontrak tulisan dia waras. Sebab ada je kes yang mana
adik-beradik kepada mereka yang waras sekejap-sekejap ni menyangkal kontrak yang ditandatangani oleh adik dia yang waras sekejap-sekejap tu. So biar bila dicabar you ada evidence. Okay, waktu bila dia waras, ini saksi dia, macam tu. Okay, sebab dalam soalan exam pun pernah tanya macam tu. Okay, dicabar oleh waris atau adik-beradik lelaki tu lah. So macam mana efek kontrak tu? Berhak tak dia untuk dapatkan apa yang telah disetujui ditandatangani tu. Okay. Alright, untuk yang insin ataupun tak waras, itu je lah antara isu yang you kena tengok. Untuk you faham, untuk you bayangkan soalan nak tanya macam mana. Okay. Tapi kalau yang infant ni ada banyak. Okay. General, a contract entered by minor void. Maksudnya apa-apa kontrak entered by minor dia akan batal lah. Sebab minor ni apa you all rasa? What is the purpose? The law disqualify minor to enter to the contract. You rasa kenapa minor dah lah usianya 18 tahun jugalah kan, sebelum 18 tahun. Maksudnya 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Itu dianggap minor bawah 18 tahun. Agak-agak you lah kenapa minor ni didisqualifikan oleh undang-undang not to enter to a valid contract. Siapa nak cuba? Anyone? Kenapa agaknya? Kenapa minor ni dianggap tak ada capacity to enter into the contract? Untuk elakkan dimanipulasi oleh orang dewasa. Yes, to avoid manipulation by unscrupulous person. Unscrupulous person ni bukanlah orang yang tak berskru tapi adalah orang yang tidak bertanggungjawab. Orang yang gila lebih baik daripada orang yang tidak bertanggungjawab, yang berhati tidak baik dengan niat sedar kan. So a contract for minor general void sebab nak avoid ataupun kita nak protect minor from being manipulated by unscrupulous person. Okay, contoh bayangkan, katakanlah minor ini boleh berkontrak kan, maksudnya dia boleh jual beli atas nama dia sendiri you just imagine. So katakanlah Ali ni dia ada harta yang banyak Ali dengan mak dia, Ali Aminah suami isteri. Ali dengan Aminah suami isteri, dia ada harta yang banyak dan anak-anak ni boleh ada harta atas nama dia sendiri dan boleh jual beli harta tu. So anak-anak dia semua bawah 18 tahun dan masa tu anak-anak Ali dengan Aminah tu semuanya berusia 11, 12, 9, 10, sekolah rendah semua. Masing-masing dah boleh ada harta sendiri. So you nampak tak akan ada manusia-manusia tidak bertanggungjawab, uncle-uncle ni yang mungkin nak merampas harta secara salah pun boleh. Contoh uncle tu dia cakap dengan okay, katalah anak Ali tu nama Ahmad. Ahmad, okay, Mat, uncle ada game katalah PS4 ke tak tahu whatever game yang terkini yang budak-budak suka kan, atau handphone iPhone yang terkini ke, dia boleh je cakap dengan minor tu, dengan Ahmad tu, Ahmad nak tak handphone ni lepas tu ni ada satu lagi aplikasi game yang PS4 contohnya lah. So of course Ahmad kata nak. Okay, tapi kalau Ahmad nak, Ahmad kena sign ni agreement untuk uncle beli tanah Ahmad. Ahmad nak tak? Rasanya Ahmad dah tentulah tak tahu nilai tanah tu kan. Apa yang dia boleh buat enjoy dengan tanah yang dia ada sebesar tu. Dia tak dapat nak value lagi. Of course dia akan setuju je. Dia akan tanda tangan je agreement daripada uncle dia. Okay. So itu contohlah kenapa kita nak protect minor lah. Kenapa kita disqualify minor to enter into a contract. Sebab kita nak protect minor. So apa-apa kontrak dengan minor akan void lah. Macam tu. Sebab kita nak elak orang senang-senang untuk salah guna minor yang mungkin tidak boleh lagi berfikir secara lebih ke depan lah ataupun lebih rasional. Okay. Alright, itu general. Tetapi bila ada general maka akan ada exception. So exception maksudnya apa? Contract entered by minor akan jadi valid. Akan jadi valid. Okay, saya nak you all create mnemonic untuk exception. Setahu saya ada satu mnemonic yang telah pun di-create iaitu nasib A. Okay, nasib A. Okay, you all create satu mnemonic.
yang you all boleh buat sendiri dan tulis dekat chat box apakah mnemonic untuk 6 exception ni. Macam sebelum ni kita dah belajar situation atau example of ITT, adapt atau dapat kan. Adapt, dapat. Macam contoh yang saya pernah bagi rukun-rukun nikah kan, suami isteri wali akad kan. Michael Jackson kena halau balik India Utara, warna-warna pelangi. So sekarang ni dengan panduan yang ada, saya dah bagi nasib A kan. So you all create satu mnemonic masing-masing yang terlintas dalam fikiran you. You boleh buat dalam bentuk Michael Jackson atau you boleh buat dalam bentuk rukun nikah tu, suami isteri wali akad tu. Okay, so ada dua cara lah nak buat mnemonic. Actually dia banyak cara. Saya pernah bagi student saya, dia boleh create mnemonic yang untuk macam 7 point dia buat 3 perkataan. Pun boleh juga, creativity masing-masing So saya suruh buat ni untuk you all tak lupalah, senang nak ingat. So kalau buku tak ada depan mata pun you boleh jawab dengan baik. You boleh hujahkan dengan baik. You boleh ingat apa poin-poin penting tu. Okay, so saya bagi 1 ke 2 minit untuk you create and tulis terus dekat chat box ya. Okey, dah ada yang siap belum? Tak nampak lagi ni hasilnya? Oh, tak ada. Terus tulis you all dekat chat box. Tulis dekat chat box sekarang. Susah ke nak buat? Senang je kan? Okey, Zakwan dah buat. Anak Nabil ada seekor ikan bau hal. Okey. Okey, thank you Zakwan. Ada lagi tak?
Okey, wah, Nur Ain Natasha, Biasan, Hanisuyi, Hamirus, Binasa. Kan boleh tu? Biasan, Binasa, senang kan? ASEAN U. Ke sebutan dia lain tu? ASEAN U. Macam mana? Macam mana Ustaz Kim? Sebenarnya, alah, ni sebabkan sebutan budak zaman sekarang kan. Dia macam kan kesian jadi sian kan. Dia macam sian you. Kreatif juga tu. Tu cara baru juga. Sofia Balkis Nasib. Okay, boleh juga. Alright, kreatif apa? You all ni, kalau you all try untuk buat, barulah otak-otak, sel-sel otak itu berhubung kan. Kalau diam je, tak berfikir macam mana nak hilang ngantuk, macam mana nak hilang rasa tak ada mood, malas. Nampak tu Mustaqim sampai boleh buat nada lagi. Cara baru tu. Memang actually sometimes bila you betul-betul beri tumpuan, then you akan dapat idea yang you pun tak sangka itu rupanya idea you. Kreatif juga kan. Okay, so you all nantikan you all kena buat in group mnemonic ni untuk topik-topik yang perlulah yang banyak. Contoh macam 6, macam 5 kan. Nanti kita akan belajar ada 10 point, ada 12 point. So kalau tak ada instruction secara direct lagi pun daripada saya, you all dah kena start buat. So bila saya suruh dan you dah siap kan. Okay. Alright, so tanya kepada Zakwan, orang pertama yang share mnemonic dia. Sebab apa dia sebut pasal ikan bawal? Sebab dia dah nak buka puasa kan. Okay, so Syafiqah Binasa, alright. Binasa ni dia terbalik-terbalik je kan. Biasa ni jarang, kadang tak perasan kan. Biasa ni pun boleh diterima. Yang ni paling win lah. Sian you, sebut lagi Mustaqim. Dia macam sian you. Okay, ni mesti satu kelas ingat ni kan. Okay, alright. So okay, thank you kepada Sofia Balkis, Mustaqim, Nur Ain Natasha, Hanisuyi, Nur Afifah, Nur Syafiqah, Muhammad Zakwan yang participate Okay, so kita terus proceed kepada section yang pertama. Okay, sementara tu you all kalau dah ada terus je dekat chat box. Sementara saya pergi kepada section yang pertama Okay, section yang pertama is necessary. Okay, necessary. Nampak tak? Nampak Necessary. Saya besarkan kejap. Okay, necessary. Clear tak you all? Ya. Okay. Madam. Alright, so contract exception ni maksudnya contract entered by minor sebelum ni secara rule dia void. Tapi bila dia fall under exception untuk this only 6 criteria setakat ni dalam contract act, contract entered by minor akan jadi valid. Okay, so you all janganlah keliru bila soalan tanya pasal exception, you jawab void sebab you ingat dia adalah general rule. So necessary adalah exception, contract untuk keperluan. So kalau semua contract entered by minor void, susahlah. Kan semua tak boleh buat apa-apa. Jadi contract for necessary, law of contract act kata boleh dibenarkan. Okay, nak determine dia necessary ke tidak, we will refer to one test. Ada satu test lah. Untuk tahu dia necessary ke tidak, keperluan ke tidak, pertama nature of good. Okay, nature of good. Barang tu perlu ke tak? And then we also look at the minor actual need. Okay, minor actual need. Okay, so contoh, kalau barang tu secara by nature dia lah perlu tapi ikut kepada minor actual need dia tak perlu, dia tak akan jadi perlu juga. Alright, okay. So untuk necessary case yang kita refer adalah Gucaran Singh. Okay, cuba lihat case Gucaran Singh tu, apa subject matter yang menjadikan ataupun apa perkara yang menjadikan contract entered by minor tu valid. Okay, dia bawah 18 tahun. Okay, kenapa contract entered by minor valid dalam kes Gucaran Singh and Government of Malaysia? Siapa nak cuba? Saya, Madam. Okay, very good Liana. Liana awam ke? Ya. Okay, silakan Liana. Sebab dia jadi apa? Dia jadi kontrak tu sebab yang plaintiff tu
dia belanjakan duit dekat defendant untuk education. Okay. Okay, plaintiff tu is government of Malaysia lah, betul? Betul. Okay. Lepas tu, Saya nak baca dulu kes dia, madam. baca dulu senang, biar dapat mood sikit warm up kan. Okay. The court had to decide whether a contract by a minor is valid. In this case, the plaintiff sued the defendant for breach of contract. The claim was 100,500, which was actually spent by the plaintiff in educating the defendant. At the time of the contract, the defendant was a minor. It was held that the contract was void. However, since education was necessary, the defendant was liable for the repayment of a reasonable sum spent on him. The contract become valid due to necessary. So jadinya di sini plaintiff yang government tu nak sue Gucharan Singh sebab Gucharan Singh dia langgar kontrak. So dia nak claim 11,500 which mean yang dia government belanja untuk Gucharan Singh untuk dia untuk education dia. Yes. Tapi pada masa berlakunya kontrak tu Gucharan ni masih minor lagi. So mula-mula katanya the contract was void sebab Gucharan ni masih minor. Tapi disebabkan education tu necessary, jadinya the contract jadi valid lah sebab exception dalam general rule tu. Okay, very good. Okay, dalam kes ni Gucharan Singh ni dia dapat beasiswa lah, bantuan kewangan untuk belajar education kan, and then dia breach lah, dia tak completekan study dia, ada terms yang dia langgar, so government sue lah dia. Bila government sue dia apply general, dia kata dia tak perlu bayar sebab dia minor, so dia tak terikat dengan kontrak. Okay, and then of course bila rayuan dibawa oleh government, okay, mahkamah mentafsirkan, okay, mengkategorikan education tu necessary. So bila necessary dia akan valid, dia akan bind minor tu. Okay, bila bind maksudnya dia akan mengikat dua-dua pihak lah. So kalau dalam kes ni dia adalah minor dan dia langgar terms and condition tersebut dan that subject matter is for necessary, maka dia terikat dengan kontrak dan dia perlu bayar ganti rugi lah kepada government. Cuma jumlah yang dibayar kes Gucharan Singh ni contohlah kalau kata beasiswa diberi dalam jumlah 100,000, dia guna mungkin 20,000. Alright, so dia hanya boleh diminta oleh kerajaan atau yang memberi pinjaman pendidikan tu setakat yang diguna sahaja. Okey, itu jumlah yang munasabah lah. Jumlah yang setakat diguna yang munasabah contohnya 20,000. So dalam kes ni 11,500. So dia kena bayar juga. Alright. Okey, kita akan tengok ada perubahan dalam kontrak act berkaitan dengan scholarship ni. Scholarship education ni dia macam lebih kurang samalah. Tapi scholarship ada peruntukan khusus lagi yang kejap lagi saya akan explain. Okay, thank you very much Liana. So bagus. Liana baca bila Liana? Malam tadi ke hari ni? Saya baca petang tadi. Sebelum kelas dah start baca lah. KC nampak tak beza tak? Bila you baca sebelum kelas walaupun petang tadi, at least you dapat juga gambaran sedikit dan you rasa yakin untuk cuba. So you tak baca langsung, saya panggil pun you terkekial nak jawab kan. Pertama akan buang masa kita, yang kedua you akan mendapat kemarahan saya, yang ketiga you tak akan rasa seronok untuk dan yakin untuk menjawab macam tu. So you kena rasa teruja, bila kelas bermula you rasa teruja untuk share apa yang you faham dan you tahu kalau tak tepat you akan dibetulkan dan you akan dapat ilmu teruslah. Okay, itu yang pertama. Okay, so itu Gucharan Singh case necessary. Bila dia education maka dia akan jadi perlu, kontrak akan mengikat atau akan bind. So kalau case Nash and Inman, okay, siapa nak explain case Nash and Inman ni? Apa berlaku dalam case Nash and Inman? Siapa nak cuba? Saya lah madam. Yes, very good. Silakan Afifah. Dalam kes ni, plaintiff ni dia belikan defendant ni baju berharga 145 tu. Lepas tu dalam masa yang sama, masa defendant tu belajar dekat Cambridge. Lepas tu
Lepas tu dia belikan 11 fancy waistcoat sekali, mahal kan ni. Lepas tu plaintiff ni claim bayaran daripada defendant ni. Tapi dalam masa sama ni defendant ni masih minor . Lepas tu dalam masa sama dia tak perlukan barang yang plaintiff tu beli. Lepas tu dalam masa yang sama tu ayah dia ni belikan defendant ni baju yang sesuai lah untuk mengikut kesesuaian dia. Lepas tu dia tak perlukan lah yang plaintiff ni belikan. Lepas tu so dia tak terikat lah dengan dengan kontrak dengan plaintiff tu. Sebab apa? Sebab kontrak tu void sebab dia tak perlukan barang tu. Okay, alright. Thank you Afifah atas percubaan yang berani. Walaupun you tak sure your answer. Okay, tapi you cuba jawab dia tak perlukan barang tu. Okay, ada sesiapa yang nak cuba explain fakta kes tu dan beri prinsipal kes tu? Anyone? Cepat. Ada sesiapa yang nak cuba explain kenapa kontrak itu tak sah selain daripada apa yang Afifah sebut, dia tak perlu benda tu. Siapa nak cuba susun lebih kemas lagi fakta kes dan prinsipal of that case? Cuba, salah tak apa. Ain Farhana nak cuba? Saya cuba. Okey. Ini macam Afifah cakap tadi, yang plaintiff tu dia dah supply dia tolong dia supply defendant baju yang harga 145 pound. And at the same time defendant pula Cambridge student. Lepas tu plaintiff juga dia supply baju 11 fancy waistcoat. Lepas tu plaintiff claim payment from the defendant. Tapi defendant at that time still minor, and baju yang plaintiff bagi tu bukan necessity dia. Sebab defendant punya ayah dah supply baju yang sesuai untuk condition life dia. Kontrak tu defendant tak perlu bayar plaintiff sebab baju yang plaintiff bagi tu bukan necessity lah. Okay. Alright, ada beberapa tambahan maklumat lah kat situ kan daripada apa yang Afifah explain. Thank you very much Ain. Okay, actually after you explain that case, you can refer to the test to determine whether the goods necessary or not. Okay, kalau kita tengok nature of goods, pakaian tu necessary, betul tak? Kalau test untuk tahu dia necessary ke tak, nature of goods dia memang necessary sebab pakaian. Tapi bila kita pergi kepada second test, minor actual need. Minor actual need, dia betul-betul memerlukan ke pakaian tu? Dia jadi tidak. Sebab pertama, pakaian tersebut mahal. Okay, fancy coat kan, bak kata FIFA mahal tu kan. And then yang kedua, ayah kepada defendant dah supply pakaian yang sesuai dan cukup. So bila dah cukup, perlu ke lagi pakaian yang lain? Tak perlu kan? So bila tak perlu, okay, so plaintiff ni, orang yang jual pakaian kepada minor ni, saman minor. Dia nak minor tu bayar. So mahkamah kata kontrak tak sah. Sebab dia minor. Dan ikut test yang ada, dia tak fulfill semua test tu. So kontrak tu void. So tak perlu bayar lah. Tapi kena faham, tak perlu bayar bukanlah maksudnya tak bayar pakaian tu ambil. Tak perlu bayar, tak dikenakan tindakan breach of contract dan perlu bayar pampasan lah. So dia kena pulangkan pakaian tanpa ada efek undang-undang. Tanpa dia perlu bayar ganti rugi. Itu maksud dia. Okay, clear So bila you pergi kepada first exception, you kena discuss test tu. Okay, dan you kena explain case gucaran dan juga Nash and Iman. So bila lebih daripada keperluan dan tak perlu, dia akan jadi luxury. Apa maksud luxury? Barang mewah. Mewah. Lebih daripada keperluan dia akan jadi luxury. Luxury kontrak akan void for minor. Okay. Second exception. Okay. Second exception kalau kita tengok dekat dalam slide adalah Age of Majority Act. Tapi dekat dalam manual kita pergi kepada exception yang kelima. Beneficial or apprenticeship.
So kita pergi dulu kepada beneficial ataupun apprenticeship mengikut buku teks lah. Okey, siapa faham apa dia sebenarnya beneficial or apprenticeship ni? Contract enter by mana valid. Apa benda sebenarnya ni? Siapa yang nak cuba explain? Yusri ada lagi kat situ ke tidak Yusri? Ada madam. Tak nampak kepala awak. Nampak background je. Dia temara lain sikit madam. Ya, okay. Yusri tengok tu. Fokus kepada beneficial contract tu. Okey, apa maksud dia? Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba, madam. Okey, silakan. Liana lagi. Liana seronok nampaknya menjawab. Silakan Liana. Tapi saya tak pastilah. Saya cuba je. It's okay. Okay. Beneficial contract ni yang kontrak yang beri faedah dekat kita. Contohnya macam dalam kes duel dengan White City Stadium. Dia ni professional boxer. Tapi dia still minor lagi lah. Lepas tu dia dalam consideration untuk terima license from the British Boxing Board of Control. So dia ni dia ada tournament macam tu lah. Lepas tu tournament dia, kalau dia kalah dalam game tu, dia disqualified dan dia takkan dapat duit tu lah. Okay, prize money tu. Dia tu pun kalah, so dia tak dapatlah duit tu. Tapi dia claim, dia kata dia minor. So the contract macam tak binding dengan dia lah. So dia ada hak untuk dapatkan duit tu. Even though dia disqualified daripada game tu. Okay. Tapi dalam kontrak tu kata yang kontrak tu valid. Sebab dalam kontrak tu the reason dia masuk tournament tu untuk dia dapat macam dia dapat lesen untuk jadi lagi lesen untuk jadi professional boxer. Okay. Alright. So, benda tu bermanfaat, berfaedah dengan dia lah. Jadinya kontrak tu valid. Okay, very good. Untuk explanation yang pertama sebelum saya explain, saya boleh bagi skala 9/10 lah. So you all buka mikrofon, tepuk tangan untuk Liana. Cepat. Thank you. Suka Yusri ya, tukang tepuk je. Okay, so thank you Liana. Alright, kes ni adalah sebenarnya beneficial pun kita dah tahu memberi manfaat kan. Okay, apprenticeship. Pernah dengar perantis kan, perantis. Maksudnya dia dalam proses, dia belum lagi, perantis ni dia macam, pernah dengar kan apprentice? Pernah tahu kan maksud apprenticeship ni atau beneficial contract? Okay, contoh Yusri ada adik tak Yusri? Tak ada. Tak ada, anak bongsu? Ya. Oh, okay. Kalau tak ada adik tak bagi contoh. Liana ada adik Liana? Ada madam. Umur berapa? Dia form 3. Form 3 ya? Okay, contohlah senang kita bagi contoh adik Liana. Laki perempuan? Perempuan. Okay. Adik laki ada? Tak ada. Tak ada, okay. Alright. Okay, katakanlah adik Liana ni dia ada satu bakat tau, yang mana masa di sekolah rendah lagi, kalau radio rosak, TV rosak, kipas rosak, lampu rosak, apa benda rosak lah kat rumah tu dia boleh betulkan tanpa family Liana hantar dia mana-mana bank workshop pun. Dia macam ada satu bakat. Kadang-kadang memang ada kan kanak-kanak ada kelebihan tertentu. Contohlah ni So masa kat sekolah rendah, okay, kebetulan bakat dia terselah lah. Okay, bila masuk sekolah menengah, ada macam kemahiran hidup punya subjek, and then nampak dia punya bakat tu, sampai kan bila dia kena reka cipta barang, so cikgu nampak dia punya bakat sangat luar biasa. So kebetulan dekat Putrajaya ada buat pertandingan reka cipta satu produk elektrik lah, contoh elektronik. So cikgu Liana hantar sebab dia tak ada had umur, lah. So daripada usia 13 sehinggalah usia 55 tahun contohnya, untuk masuk pertandingan untuk tunjukkan reka cipta dia. So adik Liana ni masuk pertandingan tu. So pengadil dia ataupun hakim-hakim yang mengadili
produk-produk tu daripada company-company besar. Ada Puspakom, ada Highcom, ada Petronas, ada segalalah Telekom, semua ada. TMB, big company, jadi hakim. So bila dia orang tengok produk-produk tu, adik Liana ni tercalon antara produk yang terbaik seiring dengan mereka yang dah dewasa. Kan mereka dah dewasa. So dia dilihat sebagai bakat luar biasa. Jadinya of course lah company-company besar akan mengintai-ngintai adik Liana punya adik ni untuk diambil bekerja contoh ataupun diambil untuk berkursus. Okey, dengan company tersebut. Katalah Petronas berminat dengan adik Liana ni untuk ditaja untuk bekerja dengan Petronas. Masa tu usia dia belum lagi 18 tahun kan. Kalau general contract entered by minor void, so kalau kita apply general, adik Liana tak bolehlah berkontrak. Petronas tak bolehlah ambil adik dia kan. Alright, okay. So kenapa kontrak tu jadi valid? Sebab bila Petronas ambil adik Liana berkursus, of course dia akan groom adik Liana dengan lebih standard lah. Okay, dia akan bawa pergi bengkel, mungkin dia hantar kepada kursus luar negara. Okay, dia akan bawa kembangkan bakat dia, hantar dia belajar sana, belajar sini. So of course bakat dia yang sebelum ni tak secara formal akan dapat secara formal, akan dapat lebih sharp lagi. Okay, lebih mendalam lagi. Jadi kalau kontrak enter by minor semuanya void, maka adik Liana punya bakat akan terkubur macam tu je lah. Kan, of course Petronas akan pegang adik Liana sampai dia habis belajar universiti dan akan menjaminkan tempat kerja lah. Dia ditaja sepenuhnya dan bekerja dengan pihak Petronas. So fair lah kan, kontrak yang memberi manfaat. Maksudnya bakat adik Liana akan dikembangkan, bakatnya akan jadi lebih baik dan dia akan dapat peluang lebih baik dan dia akan dapat kerja dan allowance yang mungkin lebih baik. Berbanding kalau dia tidak dibiarkan macam tu saja. So kontrak untuk beneficial yang memberi manfaat kepada minor ni akan valid. Macam kes Doyle tadilah, dia disqualify untuk tournament tu. Syarat dia kalau you disqualify, you akan lost prize money. So dia disqualify. So dia tak puas hati dan dia kata kontrak dia as a minor of course lah void, so dia tak terikat dengan term and condition tu, so dia nak juga that prize money. And then mahkamah akan tengok pertama ada tak benefit yang minor tu terima. Ada, sebab dia masuk pertandingan tu, dia masuk dalam professional boxing tu untuk dapat license. So dia dapatlah training, dia dapat kemahiran daripada center tu. And then syaratnya ialah you kena qualify baru you dapat that prize money. Maksudnya memberi galakan kepada dia buat yang terbaik lah, tapi dia tak boleh. So dia tak dapat lah. So mahkamah berpendapat bahawa term and condition tu munasabah, tak ada unsur penganiayaan pun. And at the same time dia dapat benefit daripada kontrak tersebut, itu professional license tu. So kontrak valid lah, dia tahu lah cabar nak kata kontrak tak sah. Sebab dia dapat benefit dan term and condition tu munasabah. Alright, okay, itu adalah kes Doyle White City Stadium. Okay, what happened in the case of D. Francesco Banham? Siapa nak explain? Nak. Silakan. Okay, Zakwan ke? Betul saya. Okay, Zakwan, what happened in the case of D. Francesco Banham? So dalam D. Francesco versus Banham, the plaintiff entered into a contract with the minor. Minor ni 14 tahun. And dia jadi apprentice dancer untuk plaintiff ni 7 tahun. So dalam kontrak ni ada 3 terms. Dia tak boleh kahwin, dia tak receive any payment, and dia tak boleh dance professionally for another person tanpa plaintiff tu punya consent lah. And then minor ni pula buat kontrak untuk menari untuk defendant. So bila plaintiff ni dapat tahu, dia sue defendant tu untuk damages. But then court ni pula merasakan yang terms of the contract ni terlalu harsh dan terlalu unreasonable, macam tak munasabah. So therefore contract tu tak boleh lah enforce against the minor. Very good explanation fakta case tu. Okay, sekarang ni plaintiff saman minor ni kan, sebab minor ni dikatakan breach contract. Sebab minor ni berkontrak dengan company lain, dengan orang lain tanpa izin plaintiff. Marahlah plaintiff.
Sebab plaintiff kata ada 3 terms yang Zakwan sebut tadi. Tak boleh berkahwin, tak receive apa-apa payment sepanjang dia berkontrak. Seolah macam minor tu tak receive payment sebab dia dapat skill daripada company tu lah, daripada plaintiff lah. Jadi mungkin minor ni frust lah sebab dia dah lah professional dancer, tak terima bayaran kan, tak boleh kahwin, disekat hak kebebasan dia. And then tak boleh berkontrak dengan orang lain. Tapi ada pihak lain yang berminat dengan minor ni berkontrak juga dengan dia. So tanpa pengetahuan plaintiff. So bila plaintiff tu saman minor tu, mahkamah tengok, pertama mahkamah tengok what is the benefit yang minor tu terima. Ada benefit ke? Tak ada. Dia tak diterima apa-apa bayaran. Dan disekat pula dia punya hak untuk berkahwin kan, disekat kebebasan dia. And then bila mahkamah melihat tidak ada benefit dan the term and condition was unreasonably harsh, so there is no breach of contract lah. Kontrak dengan minor dia dengan term and condition macam tu tak valid. So plaintiff kalah dalam kes ni. Okay, clear tak? Clear tak you all? Clear, madam. Jelas okay. Nampak tak bila you all volunteer untuk jawab, dia lancar kan? Lancar, cepat. So cepat. Dia jangan bila saya tanya ambil masa nak jawab. Dia tak kisah bila you cuba jawab walaupun tak tepat, dia cepat. Dia akan cepat. Saya akan bantu untuk betulkan. Ni saya tanya tak boleh lambat ambil masa nak jawab. Baru terkekian nak cek buku. So nanti lambat lah. So you all kena bekerjasama macam tu untuk bantu you juga dapat ilmu yang lebih banyak dalam masa yang singkat. Okay? Alright. Okay, thank you Zakwan. Okay, so settle dah untuk beneficial contract. Okay, untuk beneficial contract ni Dol Western Stadium contract valid sebab term and condition tu munasabah dan juga ada benefit kepada minor. Di Francisco Bandem contract tu void sebab contract tu term and condition dia tak munasabah dan minor tak dapat benefit. Kalau you pun, kalau Liana tadi adik dia dah lah bakat hebat tapi Petronas tak bayar dia apa-apa dan tak hantar dia pun ke mana-mana untuk asah bakat, cuma menggunakan bakat dia untuk kepentingan Petronas je. Contoh, of course kita akan marah kan. Of course kita akan suruh adik kita withdraw je dan kita tak perlu takut sebab kita tahu kontrak tersebut adalah void sebab adik Liana tak dapat apa-apa manfaat pun daripada kontrak tersebut. Itu pegangan kita lah. So kalau kita rasa ada ketidakadilan contohnya untuk adik kita yang bawah 18 tahun dengan company tertentu dan kita boleh withdraw tanpa rasa worry to be sued by breach of contract untuk disaman kerana breach contract. Okay. So lepas beneficial, okay, kalau dalam manual lepas beneficial contract tu adalah scholarship, betul tak? Kan scholarship. Okay, what is scholarship you all? Apa dia scholarship? Beasiswa. Beasiswa. Beasiswa tu sebenarnya daripada perkataan apa? Biaya siswa. Biaya siswa Zah. Okay, you ada tak perkataan-perkataan lain yang you rasa lebih kurang biaya siswa Zah rupanya. So ada tak perkataan lain yang you rasa lebih kurang macam beasiswa tu? Contoh, pawagam. Pawagam apa pawagam? Pawagam sebenarnya apa? Panggung wayang gambar. Pandai. Panggung wayang gambar. Kugiran apa kugiran? Kumpulan gitar rancak. Oi, pandai kumpulan gitar rancak. Panggung wayang pun tahu tu. Okey, kalau jantina? Jantan betina. Jantan betina. Oh, pandainya. Ideal. Okey, kalau berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Okey, kalau jentayu? Tak tahu madam. Yang tu orang selalu buat jantan ayu, yang au-au tu. Okay, you all ada tak perkataan yang you all rasa ada makna rupa-rupanya? Ada tak? Ada? Siapa nak share? Saya dulu, student saya tanya, apa yang you nak share? And then dia cakap, apa tau? Capap, ya Allah, capap. Capap tu apa you all? Cari perhatian. Cari publicity, macam-macam. Tu term-term tak rasmi lah kan. Okay, term-term tak rasmi yang student create. Lagi apa lagi orang? Ada tak? Ada? Tak ada idea?
Cepat. Buy apa buy? Buy. Bye-bye. Buy. BYE apa dia? Be with you every time. Wi-Fi apa Wi-Fi? Wi-Fi apa you all? Sebut je Wi-Fi kan? Wi-Fi adalah wireless fidelity. Y itu wireless. PDF apa PDF? Portable document format. ATM apa you all? Automated teller machine. USB, Universal Serial Bus. Ada tak? Cepat. HDMI, semua ada sebenarnya. ETC, etc. Apa maksud it? Energy and taste. Energy and taste. Untuk tenaga dan juga cita rasa. Okay, sebenarnya semua perkataan yang kita ada ni ada makna dia sebenarnya. HS of course hotspot. OS of course operating system. Okay, apa dia okay all? Objection kill. Objection kill. Okay, objection kill. Actually computer pun ada maksud. Common operated machine particularly used for technical education and research. To computer. Kau tahu tak? Itulah. www World Wide Web. Bye, be with you every time. Okay, walaupun saya bye dekat you all, tapi I'm always be with you every time. Okay. Tak berhubung pula sel-sel otak you all ya. Okay, ada lagi? Ada lagi tak Sekejap. Hari tu ada saya simpan koleksi perkataan tu, dah tak ingat dah. Andar tu tahu kan, anak dara tua. Apa lagi? Tak ada kalau ada tulis je dekat chat box tu. Okay, so biasiswa ni, biasiswa ni adalah macam PT-PTN pun termasuklah. Katakanlah Nur Ain Farhana sign agreement PT-PTN, masa tu umur Ain Farhana baru 17 tahun 8 bulan. So dah sign, masuk universiti, lepas 6 bulan tamat kena bayar kan. Lepas tu PT-PTN pun minta lah duit untuk dibayar dalam tempoh-tempoh telah ditetapkan. Lepas tu Farhana buat email, reply email. During that time I'm only 17 years old. So I'm not bound with that contract. So Ain guna general rule. Boleh tak Ain? Boleh tak Ain? Boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab dia scholarship, dia adalah exception yang mana dia dekat juga dengan education keperluan kan. So kontrak mengikat. So kalau Ain tak fulfill term and condition ataupun breach mana-mana term and condition, Ain dah breach of contract lah. Okay, contoh perbezaan gucaran SING dalam necessary dengan scholarship ialah kalau gucaran SING, government bagi dia 200,000, dia guna 10,000, government boleh minta 10,000 je. Tapi dalam scholarship pindaan contract katakanlah Ain lah beasiswa tu berjumlah 200,000, Ain baru guna 50,000, Ain breach contract. Okay. So bila Ain breach contract, kalau ikut gucaran SING, Ain kena bayar 20,000 sahaja. Okay. Tapi, okay Imran. Okay, tapi dalam akta kontrak baru yang telah dipinda, Ain boleh dikenakan bayaran penuh. Okay. Government atau orang yang beli beasiswa boleh buat kontrak in event of default. Sekiranya berlaku pelanggaran term and condition, Ain diminta bayar penuh jumlah tu. Walaupun Ain boleh baru guna 50,000 atau 20,000, Ain boleh dikenakan oleh undang-undang membayar sepenuhnya 200,000 tu. Okay. Kalau apply gucaran SING tadi, jumlah yang guna je. Tapi di sini scholarship telah buat pindaan, akta kontrak buat pindaan, you boleh dikenakan bayaran penuh kerana langgar kontrak. Sebab apa? Kita nak elak daripada mereka yang dapat beasiswa ni simply breach. Okay. Ada beberapa kontrak siap double lagi.
Okay, double sebagai pengajaran dan peringatan supaya tidak simply breach contract. So you akan ingatlah, oh kalau dah ambil ni kena buat betul-betul, kena habis belajar. Alright, itu benda yang penting you kena tahulah dalam scholarship. Okay, dalam scholarship. Clear? Okay, clear kan? Tak ada masalah. Case pun sama, dia apply Gucaransing. So kalau you jawab soalan exam ataupun test tentang scholarship, you memang guna case Gucaransing untuk explain kontrak tu valid, you define apa maksud scholarship tu, dan you cuma explain pindaan kontrak itu sahaja untuk explanation jawapan you. Itu sahaja, tapi case sama. Okey, selepas tu insurans. Insurans ni senang je nak cerita. Insurans ni kanak-kanak mungkin baru sebulan pun ayah kita dah masukkan insurans sebab dia lebih kepada protection. Kan, insurans lebih kepada protection. So bila protection, manfaatlah kepada minor kan. Jadi kontrak akan valid for insurance. Cuma untuk beberapa usia tertentu kena minta consent parent of course lah. Sebab dia masih kecil kan, tapi kontrak untuk insurance purpose akan valid. Siapa dalam kelas ni dah ada insurans mak ayah dia masukkan? Raise hand, raise hand. Oh ramai juga, alhamdulillah. Kesedaran ada Ada tak yang rasa insurans ni tak bagus? Ada tak? Okay, insurans tu bagus sebenarnya. Especially janganlah ambil insurans yang bukan takaful Sebab yang takaful ni lebih baik. Pertama dia halal. Yang keduanya ialah kena ingat contohnya katakanlah, alah itulah nak cerita panjang masa kita suntuk kan. Saya ambil lagi 5 minit Katakanlah insurans ni kenapa bagus? Contoh you simpan sebulan 150, you rasa lah 150 kok sihat ke, burn je duit tu. You rasa duit tu burn kan. Tapi you boleh ambil package yang ada saving. Okay, ada saving, ada protection. Of course you akan simpan 150, bukanlah 150 you save. You kena jumlah yang save mungkinlah 30%. Okay, 70% tu akan menjadi protection. Protection ni contohnya you baru simpan 150, you baru je masuk dalam tempoh setahun you kemalangan. Kemalangan ni setahu saya kalau baru 2-3 bulan pun dah efektif dah kemalangan, dan you boleh dapat sejumlah wang yang besar lah. Walaupun you baru simpan mungkin tak sampai 1,000. So seolah you simpan 1,000 you dapat 30,000, 40,000 macam tu. Berbanding kalau you ada insurans, you sayang nak keluar duit 150, you save sebab you rasa you akan sihat. Tiba-tiba you sakit. You simpan 150 atau 200 senang kira. 200 dalam tempoh 3 tahun. 200 dalam tempoh 3 tahun adalah 6,000. Okay, 6,000 you rasa selamat, ada 6,000 dalam akaun. Bila you sakit, you masuk hospital, you mungkin kena bayar lebih dari 6,000. So saving you akan burn, habis saving you. You keluarkan saving mungkin tak cukup lagi. Tapi kalau you ada insurans, insurans akan cover semua kos perubatan. Okay, dan saving yang you memang save memang akan tetap ada. So you baru simpan 6,000 tapi you di cover hingga 40,000 contohnya. So you all kena buka minda You all bila dah bekerja nanti, jangan rasa aku tak mampulah nak bayar insurans baru kerja. Insurans tu lah yang protect you sebenarnya. Okay, so maksudnya nak beli apa-apa pastikan insurans tu ada. So bagi parent yang dah bagi you all insurans, kena berterima kasih banyak dengan parent sebab dia memikirkan jauh ke depan you all punya protection. So bagi you all yang belum ada, bila bekerja jangan tak ambil insurans ni, ambil sebab dia banyak kebaikan. Dan kalau dia takaful kan, jumlah yang you tak save tu, okay, dia ada saving 20%, 30%, selebihnya untuk protection tu. Katakanlah you tak kena apa-apa sepanjang 5 tahun. Jumlah yang you tak kena apa-apa itulah jumlah yang dianggap sebagai sedekah lah. Kita sedekah kepada orang yang tidak bernasib baik. So pahala juga. So niatkan ada pahala di situ dan ada protection di situ. Kalau tak kena ada pahala sedekah, kalau kena you akan dapat lebih daripada jumlah yang you save. Okay, you nampak tak kebaikan dia sekarang? Walaupun saya terang dengan laju. Hairunisa nampak tak kebaikan dia Hairunisa? Nampak, Madam. Hairunisa ada insurans tak? Tak ada. Okay, tapi kalau kerja nanti rasa nak ambil tak insurans tu? Nak. Kena ambil Hairunisa, my WhatsApp ke Hairunisa. Ambil insurans, jadikan dia priority dalam budget you bila dapat gaji yang pertama.
Okay, alright, so settle Last kali adalah Age of Majority Act. Age of Majority Act ni adalah perkahwin, ada beberapa perkara yang undang-undang syaratkan walaupun dia minor, kontrak akan valid. Contohnya adoption, marriage ataupun dowry. Okay, dowry ni apa you all? Saya teringat student saya sebelum you all super senior. What's the meaning of dowry? Lepas tu dia pun jawab, duda, dia kata. Duda tu dower kan? Dower. Widower. Widow tu janda, widower tu duda. Saya tanya apa maksud dowry, dia kata duda. Okay, sebenarnya dowry adalah mas kahwin. Okay, mas kahwin. So, dalam kes ni, perkara-perkara yang telah dikecualikan di bawah Akta Age Majority Act, walaupun minor, adalah 4 perkara tu You all boleh tengok kat situ lah. Okay, berkaitan dengan marriage, divorce, dower and adoption. Okay, contoh teruslah kita pergi kepada kes Rajaswari. Lepas ni kita boleh bersurai. Okay, siapa nak baca kes Rajaswari ni? Cepat-cepat. Adakah kita minta nama yang jarang saya nak panggilkan? Izzatun Najihah, baca kes Rajaswari tu Izzatun. Lepas tu saya nak minta kalau boleh Ilham explain kes tu Okay, baca kes tu sekarang. Cepat-cepat ya, kawan-kawan nak prepare untuk buka dah. Saya pun sama. Saya suruh siapa tadi? Izzatun Najihah kan? Where is Izzatun? Izzatun mana Izzatun? Izzatun Najihah, where are you? Bagi tahu Izzatun, saya panggil banyak kali dia tak respon. Okay, saya need explanation daripada dia. Okay, anyone volunteer? Baca ke apa madam? Ya, baca je dulu. Okay, Mustaqim baca. Nanti Ilham explain. Okay, Mustaqim baca. Izzatun dia WhatsApp Kenapa dia tak respon? A marriage agreement was made on behalf of the plaintiff and the defendant by their fathers. Under the agreement, it was agreed that the dowry is 300. If there is any breach of the agreement by either party, the penalty is 6,000. Subsequently, the defendant refused to perform the contract. Plaintiff then brought an action for the damage against the defendant for the breach of promise of marriage. The defendant pleaded that the contract is not binding because at the time of the contract, the plaintiff was a minor. It was held that the contract was binding as the contract of promise of marriage entered into by minor is valid. Okay, so agak-agak Mustaqim baca sekali lalu tu nampak tak poin dia apa? Kurang sikit lah, nampak tapi tak banyak lah. Tak banyak, okay, alright. Okay, Ilham yang mendengar, cuba explain Ilham, kontrak tu valid ke void Ilham? Dia valid. Very good, okay, why the contract valid? Apa perjanjian dia? Sebab the plaintiff was a minor. Okay, kalau dia main, tak faham lah tu. Okay, dalam kontrak tu ada perjanjian. Okay, dia punya mas kahwin adalah 3,000. And then 3,000 rupiah. Dia kata sesiapa yang putuskan kontrak tu ataupun pertunangan tu, maka dia diminta bayar double lah. Iaitu 6,000 lah, 3,000 akan jadi 6,000. So salah satu pihak dia breach kontrak tanpa sebab yang munasabah. So pihak yang tak bersalah, yang tak memutuskan pertunangan tu, okay, ataupun perikatan tu, dia pun mintalah double seperti mana dipersetujui kan. Siapa yang tak keep promise ataupun langgar, maka dia akan diminta bayar double iaitu 6,000 rupiah. Anyone yang breach lah. So bila dia minta bayar 6,000, of course yang digunalah perkataan ayat dia minor, tak terikat pun dengan kontrak tu. So void, kontrak tu void, dia tak nak bayar. Tapi dia lupa bila berkenaan dengan perkahwinan, dowry semua tu, dia fall under Age Majority Act yang mengecualikan perkara-perkara ini. Maknanya walaupun minor, kontrak akan valid.
So dalam kes ni valid menyebabkan kenalah bayar double tu juga. Okay, pihak yang breach contract tu kena bayar RM6,000 seperti mana yang dipersetujui. Okay, clear tak? Clear, madam. Clear, madam. Yeah. Clear, madam. Alright. Sofia ada ke? Sofia? Sofia, are you there? Ya, saya. Sofia senyap hari ni. So boleh follow Sofia? Boleh. Okay, dia kalau tak Liana, Sofia kan. Yang lain-lain ni kena tunjuk juga you all pun sentiasa participate. Sampai saya boleh notice siapa yang biasa participate, lepas tu dia tak participate. Itu tandanya saya dah start notice you all lah. Okay, so dalam kontrak yang terakhir ni iaitu Rajaswari and Balakrishnan, kontrak valid sebab dia fall under exception di bawah Age Majority Act. So dia tak boleh guna langsung hujah general tu iaitu bawah 18 tahun, so kontrak void. Okay, so saya simpulkan untuk necessary case Gucharan Singh valid sebab pertama dia education adalah keperluan. Untuk Nash and Iman kontrak void sebab luxury lebih daripada keperluan. Dan task itu yang menentukan dia luxury ataupun necessary. Okay, untuk beneficial contract depend on ada tak benefit minor terima dan juga adakah term and condition tu munasabah. So dalam kes Dol Waxy Stadium kontrak valid sebab term and condition tu munasabah dan give benefit. Tetapi sebaliknya di Francisco Banam tak give benefit and term and condition was unreasonably harsh. And then for scholarship contract valid sebab dia adalah berkaitan dengan education dan juga ada pindaan yang membenarkan penalti boleh dikenakan lebih daripada jumlah yang kita dah guna bila kita breach. Alright, seterusnya adalah insurance. Insurance ni memang for protection, so apa-apa umur dibolehkan walaupun bawah 18 tahun, cuma certain contract need consent by parents lah, from parents. Lastly iaitu Age Majority Act, Balakrishnan and Rajaswari contract tu valid sebab dia fall under kriteria yang dikecualikan di bawah Age Majority Act. Dan yang keenam agency. Agency ni contoh kalau lah Ain Farhana nak lantik agent untuk jual produk dia, agent tu bawah umur, kontrak tu valid. Okay, kontrak pelantikan agent tu valid. Sebab Farhana sebagai principal yang melantik agent tu akan bertanggungjawab atas tindakan atau apa-apa masalah agent bawah umur ni timbulkan. That is why contract for agency yang bawah umur akan valid sebab undang-undang menetapkan siapa yang lantik dia yang akan bertanggungjawab. Okay, walaupun yang buat hal tu adalah agent, tapi memang undang-undang dah kata you lantik dia, you ambil risiko. Dia buat masalah, you yang lantik you as a principal, you akan bertanggungjawab. Okay, so you all alhamdulillah dalam tempoh masa yang kita ada ni, kita dah tamatkan dah capacity satu elemen lagi. Alright, so saya harap you all balik cuti raya ni nanti buat revision balik semula. Okay, of course lepas naik raya kita akan ada quiz kan, akan ada test. Jadi baca dan fahamkan, dan dalam masa yang sama saya nak you all cuba juga buat mind map. Okay, capacity itulah sebenarnya nak tengok mind map yang you all create. Nak compare dengan mind map yang saya ada kan. So you all buat juga mind map untuk capacity ni. Saya nak tengok sejauh mana creativity you all dalam group. And then satu lagi ialah you all baiki jawapan tutorial question yang saya beri berdasarkan guideline. Okay, so saya akan nampak satu you buat sebelum dapat guideline, teraba-raba kan nak buat macam mana, you buat juga. So itu pertama. Yang kedua you buat pula berdasarkan guideline yang telah you dapat. Okay, alright. Apa-apa you all nak clarification tanya dalam WhatsApp group. Okay, kita dah tak jumpa lagi kan untuk minggu ni sebelum raya, betul tak? Okay, untuk GM of course tak jumpa lagi lah. So saya mohon maaf jugalah sepanjang 5 minggu kita belajar. Kalau ada apa-apa kata-kata saya yang awak tersinggung ke, terguris ke, saya mohon maaf, tapi sentiasa niat saya adalah untuk kebaikan you all. Dan saya harap masa lebih yang saya beri dekat you all pun saya memang halalkan, dan saya harap you all ambil masa ekstra yang saya beri itu sebagai satu hadiah dari saya, bukan sebagai satu bebanan pula dekat you all. You rasa macam boring lah madam ni extend time kan. You sepatutnya kalau melihat ilmu tu sesuatu yang baik dan you akan rasa bersyukur dan berterima kasih. Okay, so memang dari pihak saya sebab saya nak yang lebih baik untuk you all, yang terbaik untuk you all. Okay, so saya doakan semoga Aidilfitri tahun ni you akan lebih
buat banyak kebahagiaan kepada family. So jangan gaduh-gaduh kan. Kalau boleh ambil hati mak ayah tu lebih baik daripada yang sebelum. Okey, bagi yang tiada ibu atau ayah lagi, ambillah kesempatan malam-malam terakhir ni untuk beri apa-apa hadiah dalam bentuk khatam Quran ke, kebaikan-kebaikan yang you buat, you boleh doakan, ya Allah kiranya kebaikan yang aku buat ini ada pahalanya, ya Allah kau berilah kepada ayah dan ibuku di alam sana. Okey, so sentiasa ada bekalan yang Allah boleh bagi kepada mereka walaupun mereka dah tiada lagi. Tapi bagi mereka yang ada mak ada ayah lagi, buatlah yang terbaik selagi mereka ada dan sentiasa rasa, ya Allah mungkin ini adalah raya yang terakhir aku bersama dia. Dan aku akan buat yang terbaik dan aku tak perlu terasa hati atas apa yang mak ayah aku tu salah cakap. Apa yang mak ayah aku mungkin tengking aku sikit, marah aku sikit. So you all please ya. So buat yang terbaik untuk ayah dan ibu selagi mereka ada, jaga hubungan yang baik juga dengan adik-beradik. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? So selamat Hari Raya, selamat berbuka. Jumpa lagi. Kalau ada lagi nak tanya, boleh tanya dalam WhatsApp group. Okey, alright. Macam biasa, nanti tolong tulis skala fokus, skala faham dan juga apa saya nak cakap, okay, skala fokus, skala faham lah, itu saja. Dan apa-apa mesej yang you dapat, you boleh tulis. Apa pengajaran you belajar hari ini, boleh tulis dekat dalam WhatsApp group juga. Okay, semoga apa yang you dapat tu dia tidak akan berlalu macam tu sahaja. Dia akan melekat juga bila you tulis semula. Okay, saya doakan yang terbaik untuk you all. Doakan saya juga, okey, dalam kesibukan saya boleh buat yang terbaik untuk you dan untuk apa-apa tanggungjawab saya yang lain. Okey, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Suara romantik. Thank you, madam. Thank you, madam. Selamat Raya. Raya. Bye. Madam. Okay, saya minta dulu. Thank you, madam. Welcome. Thank you.